Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 79. Muka surat 79, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahagi yang kedua, yakni bahagian yang kedua daripada 4 bahagian. Bahagi yang kedua, yakni bahagian yang kedua daripada 4 bahagian. Sabar atas barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, meninggalkan segala maksiat. Meninggalkan segala maksiat, yang mana meninggalkan segala maksiat ini barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Sebab maksiat adalah perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi meninggalkan maksiat adalah perkara yang menyalahi akan hawa nafsu. Hawa nafsu sukanya buat maksiat lah. Meninggalkan maksiat itu perkara yang menyalahi akan hawa nafsu. Telah sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Bermula berperang itu mereka yang memerangi ia mereka akan nafsunya. Dan sabar daripada maksiat itu, sabar daripada meninggalkan segala maksiat itu lebih sukar, lebih payah, dan lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas mengerjakan taat. Istimewa lebih lagi maksiat yang sudah diadatkan, maksiat hak sudah jadi kebiasaan. Maksiat yang sudah diadatkan, yang sudah jadi hak sama-sama. Contohnya maksiat mengumpat. Jadi mengumpat ni adah dah sama-sama. Kalau bercakap sahaja, lama sikit bercakap, masuk dah lah tajuk mengumpat. Jadi adah. Jadi sabar atas meninggalkan maksiat, lebih lagi maksiat sudah diadahkan, lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan ketaatan.
Sabar atas mengerjakan ketaatan itu bahagian yang pertama. Jadi yang mana sabar ini berhajah kepada sabar melengkapi ia akan segala masa. Sabar ni sepanjang masa sabar ni. Bukan kata sabar ni ketika-ketika tidak. Kerana perkara yang menimpa akan manusia tak lepas daripada dua macam, dua bagai. Dalam kehidupan manusia tak lari daripada ditimpa dengan dua perkara ni. Tak lari dua perkara. Yang mana kedua-dua perkara, kedua-dua macam, kedua-dua bagai yang menimpa atas manusia ini, kedua-dua ni berhajah kepada sabar. Jadi dalam kehidupan kita tak lari dua perkara, maka sabar pun sepanjang masa. Sebab kehidupan kita sepanjang masa tak lepas daripada dua perkara, dua bagai, dua perkara. Jadi dalam kehidupan kita dua perkara ni, maka berhajah kepada sabar melengkapi ia akan segala masa. Mana dahulu perkara yang pertama, barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu kita. Barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu kita. Mana contohnya, kita sihat badan, kita dalam keadaan selamat, dapat kekayaan, kesenangan, dapat kemegahan. Sebaliknya diuji dengan sakit, itu dia akan bicara kepada bahagian yang ketiga, keempat nanti. Ini masih saya sebut tadi ni hak bagai yang pertama. Hak bagai yang kedua, barang yang menyalahi akal nafsu, pergi kepada empat bahagian. Jadi hak berkaitan dengan sakit contohnya, dia akan pergi kepada sabar bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat. Jadi sekarang ni sihat badan itu barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu, selari. Jadi kita dalam kehidupan kita ni sehat, tak sehat, sakit. Ada orang sehat pun tidak, sakit pun tidak ada. Sehat pun tidak, sakit pun tidak. Kaya pun tidak, miskin pun tidak. Ada dah. Kaya pun dah, miskin pun dah. Kita apa itu? Hak M40 ke apa pun? Lah. M40. Hak pertengahan. M40 pertengahan. Hak bawah ke apa dia? B pula. B40. Atas T40. T20, 20 pula. Tak ada T40. Jadi pertengahan ada. Kaya dah tu, cukup belanja, okey dah tu. Tapi nak kita dalam kehidupan ni, kalau tak sihat, sakit. Masa sihat kena sabar, masa sakit kena sabar, masa kaya kena sabar, masa miskin kena sabar. Jadi dalam kehidupan kita tak lari ni daripada dua keadaan ni. Sama ada yang disukai oleh nafsu, sihat, sama ada yang menyalahi akal nafsu, sakit. Jadi sihat pun berhajah kepada sabar, sakit pun berhajah kepada sabar. Maka sabar adalah sepanjang masa. Sabar adalah sepanjang masa. Jadi barang yang bersetuju, yang selari dengan nafsu, sehat badan, selamat, kaya, dapat kemegahan, sangat berhajah kepada sabar. Yang biasa kitanya, kalau sehat, kalau selamat, kaya, syukurlah. Syukur nanti akan bicara. Syukur nanti akan bicara
sifat mahmudah yang kelima. Jadi sehat badan memang wajib bersyukur. Nanti akan bicara. Sekarang ni bicara bab sabar. Sama nanti bicara bab sakit. Sabar dan sakit pun ada syukur. Cuma kita kok kalau ketetapan Allah yang manis, syukurlah. Ketetapan Allah yang pahit, sabarlah. Sebab ketetapan Allah Ta'ala ni hulwihi wa murrih, Nabi kata. Hak manis qada Allah, hak pahit qada Allah. Hak manis sihat badan, kaya. Hak pahit sakit, miskin. Ada ni. Jadi kita biasanya kalau hak manis syukur, kalau hak pahit sabar. Ada hak manis pun ada syukur dan ada sabar. Sekarang bicara sabar, nanti baru bicara syukur. Hak qada yang pahit pun dia bukan hanya sabar, ada syukur pula di situ. Jadi hak barang yang bersetuju, yang selari dengan nafsu, maka dia kena sabar. Kerana kalau tidak sabar supaya tidak melampaui, tidak berlebihan pada bersedak-sedak dan mengikut nafsu semata-mata, maka akan jatuh ke dalam kebinasaan. Bahkan sabar atas qada yang manis ni lebih sukar daripada sabar atas qada yang pahit. Sabar atas qada yang manis lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas qada yang pahit. Qada yang pahit boleh sabar, masa qada yang manis bila tidak sabar akan melampaui dan berlebih-lebihan pada menggunakan qada Allah yang manis, nikmat daripada Allah, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak bagai yang pertama. Ni bagai yang kedua, barang yang menyalahi ia akal nafsu. Jadi barang yang menyalahi akal nafsu ni dia ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama dahulunya mengerjakan ta'ah. Mengerjakan ta'ah. Sebab ta'ah ni di antara perkara yang menyalahi nafsu. Nafsu tak suka. Nafsu yang hak asal lah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dia menyuruh kepada kejahatan. Nafsu ni cenderung kepada kejahatan. Jadi ketika nak mengerjakan ketaatan, dia kena sabar. Sabar atas mengerjakan ketaatan ni, sabar 3 masa. Masa permulaan mengerjakan ibadah, nak buat ibadah taat tu kena sabar. Sabar mana? Sabar pada menghasilkan keikhlasan. Sabar pada menghasilkan keikhlasan. Sabar daripada umpama riak. Kita nak buat ta'at ni, nak buat ibadat ni, nak buat sabar atas menghasilkan keikhlasan. Kita buat ibadah ta'at ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar daripada umpama riak. Ini ketika permulaan mengerjakan amal ibadah. Kemudian pula masa yang kedua, pada ketika mengerjakan ketaatan tu, tengah-tengah buat kerja taat tu sabar. Sabar supaya tidak malas daripada menunaikan segala fardu dan sunatnya. Buat comel molek, jangan buat lebih-lebih kurang. Kena sabar. Sedang mengerjakan ketaatan, sedang mengerjakan ibadah, kena sabar. Malas kitanya. Kalau hak fardu tu kita tak malas lah. Hak sunat-sunat tu lah. Hak sunat-sunat kan, kalau boleh nak cepat-cepat. Hak sunat tu kita nak potong-potong. Sabar. Tu kena sabar situ.
Kalau hak wajib, hak rukun, tak ada lah. Semayang, rukun dia tinggal, malah nak buat. Tu tak semayang lah orang panggil. Kalau semalah punya pasal, rukun pun tak cukup, rakaat pun tak cukup, tu bukan semayang. Sabar daripada malah hak sunat-sunat tu. Hak sunat kena pelihara, hak sunat zahir dan batin. Mana sunat contohnya? Sabar pada menghasilkan khusyuk, sabar pada menghasilkan sunat-sunat macam dalam sembahyang kok. Sunat hayah contohnya, tu mudah je. Tu mudah je lah. Malah baca nak titah, sabar baca, jangan tak baca, makruh tak baca. Malah nak baca surah, sabar jangan tinggal surah. Tinggal surah makruh. Tak tinggal surah. Sabar jangan malah. Atuk zahir. Lepas tu hati pula. Hati pula. Sabar. Tahan diri, tahan hati kita tu. Sabar dalam menghasilkan khusyuk dalam sembahyang. Sabar dalam menghasilkan khada' dalam sembahyang. Tazallul dalam sembahyang. Kena sabar. Itu hak sunat untuk dapat kesempurnaan. Untuk setakat sah sembahyang, memanglah cukup hak wajib, rukun syarat, sah lah. Lepas tu hak sunat-sunat kesempurnaan, sabarlah. Itu sabar pada masa yang kedua ketika mengerjakan ibadah, ketika mengerjakan ketaatan. Kemudian sabar pada masa yang ketiga. Ni sabar yang berpanjangan. Ini sabar yang berpanjangan selepas daripada mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan. Sabar daripada menyebut-nyebut, mencerita pada orang, nak menzahirkan pada orang kerana riak dan sum'ah. Sabar. Ini sabar yang berpanjangan. Sebelum buat amal ibadah, sabar pada menghasilkan keikhlasan, sabar daripada riak. Sabar yang kedua ketika mengerjakan ketaatan, sabar jangan malah. Buat taat molek, hak wajib, hak sunat, hak zahir, hak batin. Itu ketika buat amal ibadah. Selepas daripada buat amal ibadah, sabar daripada menyebut, mencerita apa yang telah dibuat. Sebab biasanya tabiat manusia ni, kalau benda molek dia buat kok, dia mudah sangat nak cerita-cerita. Cerita sebab apa? Sebab nak dapat kemasyhuran, nak kata dia ni orang yang banyak buat amal, sum'ah jadinya. Sabar. Ni kadang-kadang ni tak ada pasal-pasal cerita amal dia. Tak payah cerita apa? Amal. Sebab apa tu? Sebab nak suruh orang kata dia rajin buat amal. Sabar, tahan diri. Nak cerita ni, panggil apa? Gatal mulut, gatal lidah. Gatal mulut ke gatal lidah orang panggil? Nak cerita ni, orang tak tahu ni, Apa? Gatal mulut. Nak cerita. Ni perangai manusia. Perangai manusia. Tengok budak-budak perangai dia macam mana. Panggil apa? Suka cerita. Nak apa? Nak sehu. Dia cerita lah. Ni kalau budak-budak ni cerita-cerita benda-benda dunia lah. Kalau pergi situ pergi sini kau cerita lah, biar kawan-kawan tahu dia ni orang yang jalan jauh-jauh nak cerita. Tu perangai manusia. Jadi kalaulah tak mujahadah molek memelihara nak sabar ni jadi balik pada topik asal manusia lah, suka mencerita. Kadang-kadang buat menguap di depan orang, mengatuk sungguh. Tapi kadang-kadang buat menguap, kadang-kadang buat letih. Tapi memang letih sungguh, letih sungguh lah. Buat menguap je. Kenapa macam tu tidur? Allah semalam bangun semalam tu
Lewat dah tu bangun. Kalau biasa bangun awal lagi. Nak cerita waktu. Ada ni. Sungguh ni. Ini benda realiti. Tabiat manusia. Ke macam mana? Macam mana nafsu kita? Bila kita buat kebaikan, buat taat. Nak menceritakan ketaatan. Nak cerita. Apa kata? Nak sehu. Nak sehu. Ceritalah kerjaannya. Bangun pagi cerita. Sabar. Mula-mula buat ibadah tu tak ada orang. Memang dibangun ibadah ni kita kata ikhlas lah. Ikhlas. Tapi ada juga bangun awal sikit, WhatsApp group lalu dah. Bangunlah semua kita beribadah pada Allah. Tu di WhatsApp nak kejut kawan dia supaya bangun. Ikhlas. Ini hati kita masing-masing dengan Allah. Tapi ada bangun je WhatsApp. Bangun pagi buat ibadah. Sebab apa? Nak dorong orang lain. Maknanya bangun buat ibadah malam-malam ni ikhlas lah. Sebab tak ada orang tengok. Ikhlas. Dalam buat ibadah pula memang buat comel-comel. Orang tak ada. Tapi dia buat comel. Ni sabar tu. Dia bangun, dia buat ibadah, dia betul-betul ikhlas. Tak ada riak. Sabar dia untuk menghasilkan ikhlas. Buat ibadat orang tak ada, tapi dia buat comel-comel sungguh. Sabar dalam menyempurnakan ibadah dianya. Siap dah. Selesai dah. Ni. Sabar molek sabar. Setakat kata je. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan siap dah. Tunggu bentang di mahsyar, tunggu balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita pada orang tak ada keperluan. Sabar. Kadang-kadang mula-mula boleh sabar, lama-lama nak cerita juga. Tu kata gatal mulut. Gatal mulut nak cerita. Saya lama dah ni, sebulan lebih dah ni boleh qiyamul lail. Mula-mula tak cerita langsung, lama-lama nak cerita juga. Ni kata sabar panjang ni sabar ni panjang ni. Contohnya nak infak. Diinfak tak ada orang tahu. Sebab apa tu? Diinfak kan nak menghasilkan keikhlasan. Tak ada orang tahu. Ada ni. Diinfak pula dia beri benda-benda yang bernilai. Ada ni. Benda yang disayang. Okey, diinfak comel dah. Selesai dah. Sabar. Jadi cerita pada orang. Ada ni. Ada orang yang tahu infak dia lepas dia mati. Ada ni. Tak ada orang tahu. Dia sabar tu. Diinfak mula-mula memang ikhlas. Tak ada orang tahu. Ada ni. Diinfak selesai dah. Tak ada orang tahu. Dia tak cerita. Cerita tu timbul bila tu? Lepas dia mati. Timbul nama baik. Tak apa. Timbul nama baik lepas dia mati. Pada ni Allah nak memuliakan dia. Allah nak muliakan atas dunia. Nama jadi disebut sebagai orang yang pemurah. Allah nak memuliakan. Memang ada yang seumpama tu. Infak derma diketahui lepas dia mati. Di infak permulaan memang dia sabar pada menghasilkan keikhlasan. Selesai diinfak, disabar daripada nak menyebut, nak menzahirkan, nak menceritakan. Tak ada. Sabar tu panjang. Contohlah diinfak atas masjid ke contohnya. Masjid itu berkembang molek, makmur molek, penuh dengan kuliah. Pembinaan dia ada ni orang infak ni. Ada seumpama tu. Ada orang infak banyak ni tapi siapa tak tahu. Pasal dah tak tahu. Walah ada jemaah tu lah juganya. Hok dah senyap dak punya apa tu. Tapi orang tak tahu. Siapa yang infak banyak? Senyap je.
Ada kedudukan, tak ada kedudukan pun. Ada orang infak, dia kena pegang masjid. Ada infak, juta infak, masjid dia pegang. Dia pegang. Duduk jauh, dia pegang. Orang ni mengajar boleh, orang ni tak boleh. Akhirnya masjid jadi tidak makmur. Tak apa, biar tak makmur pun dia nak pegang. Sebab apa? Dia infak juta. Ada seumpama tu. Dia nak apa tak tahulah, dia dengan Allah Ta'ala. Tapi rugilah sebab masjid tu tidak makmur. Kenapa? Tersekat. Dia menghalang kuliah agama, dia nak pilih. Hak ni boleh, hak ni tak boleh mari. Hak boleh mari tu, hak tak ada orang minat pun. Hak orang nak, tak boleh. Jadi tak makmur. Mana orang ada pun Allah kalau lebih surah pula daripada masjid. Sepatutnya dah infak 1 juta banyak, biar orang makmurkan, sebab dia boleh pahala banyak. Sebab atas masjid tu banyak bahagian dia. Ni apa tujuan tu? Wallahualam, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tak ada apa-apa di masjid, tak ada jawatan apa pun, senyap je. Tapi infak dia tetap sentiasa infak dia. Kenapa tu? Dia sabar. Pada masa yang ketiga, selepas selesai daripada mengerjakan ketaatan, dia sabar daripada menyebut-nyebut, daripada menzahirkan kerana riak dan semah. Tak ada tu. Tak perlu pun kepada pujian manusia, sanjungan manusia, kata baik daripada manusia. Dia infak lillahi ta'ala, pahala dia, pahala mak ayah dia, tok nenek dia. Tu je dia nak. Pahala dia, pahala mak ayah dia. Orang gitulah orang sekarang ni. Dia infak, dorongan dia mak ayah. Orang infak sekarang, infak banyak-banyak tu lah. Tahu kan, infak RM1 kerana mak ayah, infak RM1 kerana mak ayah, gitu juga. Infak RM10 lebih sikit kerana mak ayah, tak apalah. Tapi biasanya dorongan mak ayah ni infak yang banyak dia infak. Tak sayang sungguh, dia infak atas nama mak ayah. Dan dia infak betul-betul ikhlas, tidak ada nak pujian pun tak ada. Ada orang yang seumpama ni, dia infak atas nama mak ayah ke tak nama mak ayah ke, automatik mak ayah dia akan dapat pahala dah. Itu dorongan dia, motivasi dia infak atas nama mak ayah. Tapi dia infak memang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas infak pun dia tak ada sebut, dia tak ada cerita. Itulah, tiba-tiba lepas ada benda mati, Allah yang timbulkan nama baik, Allah yang perzahirkan nama baik. Apa? Allah nak memuliakan seseorang. Atau sabar selepas dia mengerjakan ketaatan. Atau sabar yang berpanjangan. Itu sabar bahagian pertama, sabar ketika mengerjakan ketaatan. Bahagi yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Sabar daripada meninggalkan segala maksiat. Maksiat zahir, maksiat batin. Sabar. Sebab maksiat ini perkara yang disukai oleh nafsu. Disukai oleh nafsu. Jadi meninggalkan segala maksiat adalah ini dia berhajat kepada sabar. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsah. Bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Mujahid ni orang yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan ketaatan, termasuk bersungguh-sungguh pada meninggikan agama dengan memerangi orang-orang yang kafir. Itu termasuklah, termasuk orang mujahid ini orang yang berperang. Sebab berperang itu dia ada tuntutan agama. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada ni. Tapi mujahid ini bukan hanya semata-mata berperang, tapi cuma ini berperang. Mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Itu apa? Mujahadah. Memerangi akan keinginan nafsu. Mujahadah tu
Mujahadah apa? Bersungguh-sungguh. Dijemur dengan berperang. Mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Nafsu mana? Nafsu yang suka ingin kepada perkara maksiat. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas mengerjakan taat. Sabar atas mengerjakan taat ni sukar payah dah. Tapi lebih sukar, lebih payah sabar atas meninggalkan maksiat. Di bawah tu sabar atas mengerjakan ketaatan 300 darajat. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajat. Tiada cerita di bawah. Sebab apa? Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajat. Sebab lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas mengerjakan ketaatan 300 darajat. Sabar atas mengerjakan ketaatan tu pun payah dah. Tapi sabar atas meninggalkan maksiat lagi payah. Terkadang dapat sabar yang sunat, tak dapat sabar yang wajib. Contoh mudahnya, sabar ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya sunat. Sabar ketika membaca Al-Quran, sabar yang sunat. Tak tahan sabar, sikit je lah. Tak baca langsung contohnya. Tak sabar tu. Tapi sabar tu sabar yang sunat. Tapi dia boleh sabar. Dia boleh sabar. Mata mengantuk, tak mengantuk pun dia boleh sabar. Dia boleh istiqamah membaca Al-Quran. Dia boleh sabar sunat je. Dia boleh. Sabar yang wajib, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar daripada mengumpat, tak boleh sabar. Sabar membaca Al-Quran, sabar yang sunat boleh. Sabar daripada mengumpat, itu sabar yang wajib, tak boleh sabar. Selagi tak cerita, apa? Terpendam. Lepas cerita, bau puas hati, dia kata. Puas hati. Mengumpat, puas hati. Ada ni. Sabar ketika membaca Al-Quran, sabar yang sunat je, bukan sabar yang wajib. Tapi boleh sabar sunat. Sabar daripada meninggalkan mengumpat, sabar yang wajib. Tak boleh nak tahan sabar. Hak wajib tak boleh nak sabar pula. Ni. Pada ni. Tu kata, walaupun sabar ni wajib sekalipun, sabar atas meninggalkan maksiat lebih sukar. Kita sabar yang wajib, sembahyang fardu, boleh sabar. Mengantuk macam mana pun, sembahyang tak tinggal. Tu sabar yang wajib. Tapi bukan sabar yang wajib. Sabar yang sunat pun boleh. Tapi sabar yang wajib pada meninggalkan maksiat tak boleh. Itu lebih sukar, lebih payah. Istimewa lebih-lebih lagi. Istimewa ni lebih-lebih lagi lah. Istimewa ni kita istimewa kok terbaik ada. Istimewa lah. Ni orang istimewa ni. Istimewa kat mana orang lebih baik dah ni. Istimewa ni lebih-lebih lagi maksiat yang sudah diadakan. Maksiat hak sama-sama. Contoh dia mengumpat. Maksiat hak sama-sama. Maksiat mata. Maksiat mata. Sekarang ni kan banyak maksiat mata. Sabar daripada mengerjakan sabar ketika meninggalkan maksiat mata tu sabar yang wajib. Kena sabarlah. Tapi kalau beradah, kalau sentiasa
Mata tengok perkara yang diharamkan, yang disukai oleh nafsu. Perkara yang diharamkan tu yang disukai oleh nafsu. Hak beradah pula. Ni. Ini lebih sukar untuk sabar 600 darajah. Ini bicara sabar daripada maksiat yang zahir. Ini sabar daripada maksiat yang zahir. Maksiat batin pula. Riya, ujub, takabur yang sudah beradah. Itu lagi sukar, lagi payah. Nak meninggalkan riya, ujub, takabur yang sudah beradah, yang sudah sebati. Takabur ni daripada asal gitu dah. Memang orang yang sombong, orang yang sombong ni banyak nama. Sombong, angkuh, ego. Orang yang dapat kedudukan yang tinggi dalam kehidupan, lahir daripada keluarga yang berkedudukan, yang berpangkat. Keluarga pula keluarga yang sombong dengan kedudukan. Jadi anak-anak yang lahir ni terdidik dengan kesombongan. Terdidik dengan kesombongan, sama ada sombong pada kelakuan ataupun sombong daripada mulut ibu bapa tu sendiri. Sombong daripada contoh keluar ibu bapa, tengok je kalau kuat ibu bapa yang sombong macam mana. Kemudian sombong dicontohi daripada percakapan tu pula. Orang sombong cakap macam mana, mak ayah yang sombong cakap macam mana. Akhirnya anak ada dengan kesombongan. Nak menghilangkan ni, nak meninggalkan ni, nak meninggalkan ni. Ni sangat sukar, sangat payah. Tak belajar molek ilmu fardhu ain bab tasawuf, tak mujahadah molek untuk membersihkan hati daripada sifat yang dicela pada syarak gak. Begitulah. Duduk masjid, berjemaah dalam waktu, tapi kok sombong angkuh tu kekal, tak ada bahagian apa tu. Tu tak ada bahagian apa. Duduk masjid pun duduk masjid je lah, kena tua, tu saja. Tak ada gimana tu. Nak pergi ke mana orang yang hati bersifat dengan sifat azazil? Hati bersifat dengan sifat azazil, nak ke mana walaupun duduk masjid pun? Nak ke mana? Orang tahu belaka. Takabur sifat azazil. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang tahu belaka ayat tu. Azazil tu sombong. Jadi sombong sifat azazil. Duduk masjid sekalipun, kalau hati kekal dengan sifat azazil, dia akan berteman dengan azazil lah. Ke mana lagi? Duduk masjid sekalipun. Bahkan dengan sifat azazil di masjid itulah yang akan menghuru-harakan masjid. Yang akan menghuru-harakan masjid. Kerana apa? Kerana ada wakil azazil gitu. Ada wakil azazil dalam masjid, maka masjid akan jadi tidak akan tenteram. Hak tu perlu kepada belajar ilmu tasawuf betul-betul fardu ain, kepada mujahadah pada amal. Kena mujahadah. Nak meninggalkan maksiat yang batin. Maksiat tu pula bukan dosa kecil. Maksiat ni ada dosa besar. Maksiat ni ada dosa kecil. Maksiat ni ada dosa besar. Tapi maksiat riya, ujub, takabur, itu maksiat yang dosa besar. Fasik orang ni, tak ada nilai pada agama. Orang yang fasik, orang tak ada nilai pada agama. Orang berjudi fasik, orang minum arak fasik, orang berzina fasik, orang yang meninggalkan semayang fasik, orang yang riya, ujub, takabur sepanjang masa, tu bapak fasik lah. Wakil azazil dipanggil. Itu nak ke mana pada hari akhirat?
Barzahnya macam mana orang yang sombong seumpama ni? Sombong, maksiat, batin yang sudah diadahkan, yang sudah jadi apa? Apa? Somo-somo, panggil apa? Labuk. Mesti dengar tak labuk? Kita kan dah sebut labuk dah. Dah sebut. Hak labuk dah. Apa labuk? Hak somo-somo dah. Tu. Hak adah. Tu kena sabar memerangi akan nafsu sendiri. Tu betul-betul kena turun bawah sungguh lah. Ada ni. Hati tu kena rendah sungguh. Kena turun bawah sungguh. Lama kening duk telenggok ke atas. Duk telenggok ke atas, turun bawah molek. Ada ni. Turun bawah molek. Belajar fardu ain molek. Lepas tu macam mana nak mujahadah untuk meninggalkan maksiat sifat hati takabur ni. Macam-macam amalan lah untuk merendahkan diri kita. Selama ni duduk kan? Duduk hak meninggi tu lah. Hak meninggi, nak merendahkan diri. Istimewa maksiat yang sudah diadahkan. Kerana kenapa sukar? Sabar daripada maksiat ni, sabar daripada meninggalkan maksiat lebih sukar daripada sabar atau menjalankan taat, kerana bertolong. Ni dah. Kenapa istimewa maksiat sudah diadahkan? Ilah dia. Kenapa kau maksiat yang sudah diadahkan lebih lagi lah sukar nak sabarnya daripada sabar atau menjalankan taat? Kerana bertolong-tolong padanya pada maksiat yang sudah diadahkan, bertolong-tolong tentera hawa nafsu dan tentera adah. Hawa nafsu dah. Hak adah, hak somo-somo, hak sebati dah. Ni lagi sukar, lagi payah sabar atas meninggalkan maksiat. Maka jika berhimpun kepada keduanya, kepada hawa nafsu dan adah, oleh mudah mengerjakan maksiat, nescaya tiada sabar daripada maksiat yang sudah diadahkan, melainkan siddiq, artinya orang yang banyak benar, orang yang betul-betul benar, nak berubah daripada maksiat kepada meninggalkan segala maksiat. Orang yang siddiq, orang yang banyak benar, dengan makna orang yang betul-betul benar. Dia nak bertaubah kepada Allah, nak berubah, hak betul-betul siddiq, hak betul-betul benar. Maka orang hak betul-betul benar ni dia akan mujahadah sungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat walaupun yang sudah diadahkan sekalipun. Siddiq ini benar, betul-betul benar di hati, nak bertaubah sungguh-sungguh, nak meninggalkan maksiat sungguh-sungguh. Ada ni. Barulah dia boleh sabar atas meninggalkan maksiat yang sudah diadahkan. Kalau tidak betul-betul benar, maksiat hak tidak beradah pun tak sabar dah atas meninggalkan maksiat. Tapi ini maksiat yang sudah diadahkan. Jadi capur dengan nafsu capur dengan adah ni tak ada sabar lah ni. Tiada sabar daripada meninggalkan maksiat yang sudah diadahkan, melainkan siddiq, artinya orang yang banyak benar, orang yang betul-betul benar hati dia, nak bertaubat kepada Allah, nak meninggalkan maksiat, nak mengerjakan ketaatan. Barulah dia boleh sabar daripada meninggalkan maksiat walaupun maksiat yang sudah beradah sekalipun. Ini maksiat yang batin.
Maksiat yang zahir samalah juga. Hak maksiat yang zahir sama-sama dah dengan terbabit dengan riba contoh. Sama-sama dah. Itulah dalam kehidupan dianya segala-gala terbabit dengan riba. Segala-gala terbabit dengan riba. Nak meninggalkan riba. Nak meninggalkan riba tu. Tu kena orang yang siddiq, orang yang betul-betul benar untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak tinggal riba ni mungkinlah. Ada rugilah dianya mungkinlah. Sabarlah. Tapi kalau dia betul-betul siddiq, betul-betul benar, barulah dia boleh nak sabar atas maksiat umpama riba yang dia sudah hak beradah dah. Hak beradah dah. Ni. Jadi kena orang siddiq, orang yang banyak benar, orang betul-betul benar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nak bertaubat daripada segala maksiat, nak kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula yang demikian itu, bermula yang demikian itu, yang demikian maksiat yang sudah diadahkan. Bermula yang demikian itu, yang demikian maksiat yang sudah diadahkan, seperti mengumpat dan berdusta. Berdusta, mengumpatlah hak biasa diadahkan. Berdusta, ada juga orang memang dia dusta, bukan mulut je dusta, hak beradah dusta. Ni hak beradah. Hak saya sebutnya hak mengumpat. Mengumpat ni hak realiti. Hak beradah dusta ni, ni orang istimewa jugalah tu. Orang lebih jugalah. Istimewa lah. Sebab berdusta ni sekali pun dah tak gamuk nak dusta dah. Sekali. Tapi apabila dusta saja, sekali dusta, orang tahu dusta, dia kena dusta yang kedua pula untuk tutup dusta yang pertama. Lepas tu dusta pula. Dia bukan gitu. Mula-mula apa kan? Kita dusta ni payahlah. Kita nawak lah, pelawak. Tapi pelawak ni dia pergi pada orang tu pula, orang hak kelakar tu. Kita pelawak ni orang dusta lah. Dia nak nawak sekali je, tapi akhirnya orang tahu dia penawak pula, nak tutup hak nawak yang pertama. Tapi kalau dusta yang diadahkan ni, hak memang dusta begitulah selama-lama dalam perjalanan. Tapi kalau hak adah mengumpat, ni realiti. Maknanya kok tiap-tiap hari bercakap aje, bukan kata bercakap banyak, jatuh pada mengumpat. Mula buka mulut tu mengumpat dah. Ada orang dah dia cakap molek lama, dia pun mulalah masuk pada mengumpat. Tapi memang perangai dah gitu, mengumpat je kerja dia. Ni hak maksiat dia beradah. Kalau berdusta ni hak jadi adah, gitulah. Orang yang dusta ni cakap khabar jangan main, macam scammer tu lah. Scammer, macam mana orang terpelajar boleh ditipu oleh scammer? Kalau orang kampung tak pelik. Orang kampung tak pelik. Orang kampung scammer tak cari, orang kampung tak ada duit. Scammer cari orang banyak duit, orang terpelajar. Macam mana boleh tertipu? Dia punya percakapan dia. Ni. Orang yang beradah dengan dusta. Mana kalau kata tipu atas darat pun jadi sebenar, pusing situ pusing ni jadi sebenar. Jadi sebenar kalau orang hak beradah dengan dusta. Bagi hak tak nampak tu kok lah, jadi lauk dia lah. Ada lauk. Ada lauk dia. Kena dusta lah sentiasa. Cahaya meruk pula tu. Tak cahaya meruk. Tak cahaya meruk ni. Cahaya sungguh lah. Tapi orang beradah dusta ni, orang yang hati terbuka tahulah.
Sekali dusta, dua kali dusta, tiga kali dusta. Fahamlah orang beradah. Macam mana nak meninggalkan dusta ni? Yang beradah. Dan berhajah pada manusia itu kepada sabar yang bersangatan. Kena sabar sungguh. Sabar sungguh-sungguh. Daripada meninggalkan mengumpat yang sudah diadahkan, daripada meninggalkan dusta yang sudah diadahkan, daripada meninggalkan riba yang sudah diadahkan. Banyak maksiat tu yang sudah diadahkan. Maksiat mata pula yang sudah diadahkan. Tu kena berhajah pada yang menolak pada akan dibuka itu akan maksiat yang sudah diadahkan kepada sabar yang bersangatan. Sabar yang sungguh-sungguh, orang yang berkena, orang yang siddiq, orang yang banyak benar, orang yang betul-betul benar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni lebih istimewa ni, lebih lagi hak maksiat yang sudah diadahkan. Maksiat yang tidak diadah pun sukar dah kitanya nak meninggalkan maksiat. Atau kata lebih sukar daripada sabar ketika mengerjakan ketaatan. Ini sabar atas perkara yang menyalahi nafsu. Bahagian yang kedua, bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Bahagi yang keempat di bawah, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar pilihan hamba. Ini bahagi yang ketiga dan bahagi yang keempat. Wallahu a'lam. Kemudian dalam FB tu, saya ada masuk ni derma untuk Masjid Darul Islam di kampung bandar di Fatani. Jadi kita daripada Malaysia sebelum sampai Fatani 5 km. Mana 5 km sebelum sampai ke Fatani. Dia panggil kampung bandar. Dia kalau hak Masjid Syekh Daud sebelum tu, kalau kita mari daripada Narati ada Malaysia, dia tahu Narati Wak sebelah kiri Masjid Syekh Daud dahulu. Pergi ke depan berapa kilo gitulah. Belah kanan ada Masjid Bandar orang panggil. Masjid tu ratus-ratus tahun dah. Lepas Masjid Bandar ke depan sikit barulah Masjid Kerisik belah kanan. Di sebelum tu lagi lah 5 km sebelum sampai ke Bandar Fatani. Jadi Masjid Bandar tu imam dia sekarang adalah Baba Dr. Kamil. Baba Dr. Kamil adalah ICU Jamiah Ulama Fatani. ICU pembinaan Masjid Syekh Daud. Dia ICU yang mana kutipan derma untuk Masjid Syekh Daud saya hantar ke Fatani melalui Baba Dr. Kamil lah. Yang mana masjid itu daripada ayah dia lagi tuan guru, daripada datuk dia lagi tuan guru yang menjadi imam di Masjid Bandar tu. Dia tepi jalan betul-betul. Tepi jalan betul-betul masjid lama. Atau masjid lama lah kira ratus tahun masjid itu. Tepi jalan betul-betul. Jadi dia dibesarkan pembinaan dia. Tu ada dia ada FB tu dalam tu kan. Cakap tu pun Dr. Kamil yang cakap tu cerita berkaitan dengan pembinaan Masjid Darul Islam. Nama masjid dia tak gitu, saya tak silap. Pembinaan dia lebih kurang dalam 1 juta lebih lah duit Malaysia. Tu kalau ada siapa-siapa yang nak infak, dia ada akaun untuk Maybank, ada nombor dalam tu. Kemudian Masjid Syekh Daud tu berjalan macam biasa tu. Kemudian infak untuk pondok Baba Hambali pun jalan macam biasalah. Jadi sekarang ni kalau lah FB tu 3 lah, Masjid Syekh Daud, pondok Baba Hambali. Pondok Baba Hambali ni bahagian masjid pun dia tengah bina masjid, dan juga bahagian pondok dia lah. Kemudian masjid Dr. Kamil.
Masjid Nurul Islam. Dekatlah betul. Mana belah kiri Masjid Syekh Daud, pergi beberapa kilo ke hadapan belah kanan Masjid Nurul Islam ni, ke depan sikit lagi belah kanan Masjid Gresik. Jadi masjid tu 5 km daripada Bandar Fatani. Dia panggil Masjid Bandar, dia panggil. Dahulu di situlah pusat pemerintahan kerajaan Fatani Darussalam. Di situlah asal pusat pemerintahan. Fatani satu negara yang berasingan, satu negara merdeka. Fatani Darussalam. Jadi pusat pemerintahan ni di bandar tu lah. Dia panggil bandar dia panggil situ. Dia panggil Masjid Bandar. Memang tepi jalan betul-betul. Masjid Bandar tu. Jadi sekarang 3 lah. Masjid Syekh Daud, Pondok Baba Hambali di Munduk, kemudian Masjid Bandar ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.